Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nampak macam YB tak? Sedikit. Oh, sedikit. Ada auranya sudah ada. Wah, okey. Selamat pagi kepada anda penonton-penonton setia Malaysia hari ini. Hari ini kita telah pun memasuki hari Selasa, 30 Januari 2024 bertemankan saya Afad. Macam pantun pula ya. Dan juga Sofia. Ya, terima kasih bersama kami di Malaysia hari ini. Semoga hari-hari yang indah bagi semua dan semestinya ialah hari yang cukup istimewa bagi keseluruhan rakyat Malaysia, di mana hari ini kan Fad, memang kita kata menantikan, tetapi kita menyaksikan istiadat keberangkatan balik ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong yang ke-16, di mana dalam tempoh 2-3 minggu sebelum ini telah pun kita melihat impaknya kepada rakyat kita, masyarakat kita, di mana kasih sayang terhadap Yang di-Pertuan Agong kita ni memang sememangnya kuatlah. Hari ini adalah hari terakhir menamatkan pemerintahan Baginda selepas memenuhi tempoh 5 tahun di atas tahta. Betul, saya rasa ada dua perasaan yang bercampur pada hari ini, Sofia. Betul. Satu perasaan mungkin perasaan yang mungkin sedikit rasa macam sedih ya. Sebab kita dapat menyaksikan pemerintahan yang cukup bergilang gemilang daripada Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Yaitu Al-Mustafa Billah Shah dan juga Raja Permaisuri Agong Tuanku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah yang bersama dengan kita pada pagi ini. Sebenarnya mereka telah pun memulakan dari Istana Negara terus saja menuju ke pekarangan Parlimen, dan rakyat jelata yang berada di sekitar Parlimen dapat membuat lambaian kasih kepada kedua-dua Yang di-Pertuan Agong dan juga Raja Permaisuri Agong. Betul tu Fad. Dan semestinya kita tahu baru saja berlangsung istiadat keberangkatan balik, di mana ada ni protokol diraja yang telah pun berlangsung di dataran Parlimen sendiri, dan kita menyaksikan pada ketika ini Baginda berkenan untuk meneruskan perjalanan ke Kompleks Bunga Raya Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur, di mana Yang di-Pertuan Agong sendiri dan Raja Permaisuri akan pulang ke negeri Pahang. Ya, betul. Okey, dan dijadualkan akan sampai di KLIA pada pukul 10 pagi. Dan kalau kita dapat lihat seperti mana yang saya katakan tadi, inilah dia sebahagian daripada rakyat jelata dan juga mereka yang berada di sekitar kawasan Parlimen dapat membuat lambaian kasih, kerana ini merupakan salah satu daripada detik yang cukup bersejarah buat negara kita, kerana bila lagi kan untuk kita nak membuat lambaian kasih ini kepada Yang di-Pertuan Agong dan juga Raja Permaisuri Agong. Dan untuk pengetahuan anda juga bahawa inilah yang menjadi momen yang sangat-sangat bermakna dalam catatan sejarah Raja berperlembagaan di negara ini dengan berlangsungnya dua istiadat penting, iaitu pada hari ini dan juga pada hari esok. Dan ia sekaligus menunjukkan bahawa sistem penggiliran Raja-Raja Melayu yang telah diamalkan daripada sejak tahun 1957. Betul, semestinya begitu unik kita melihat penggiliran Raja-Raja Melayu ini, dan semestinya apa yang dikatakan di sini adalah rasa kasih dan sayang rakyat jelata kepada Yang di-Pertuan Agong kita yang ke-16, Al-Sultan Abdullah Yaitu Al-Mustafa Billah Shah ini sememangnya tak dapat dinafikan. Rakyat kita memang merasakan betapa dekatnya dengan pembabitan Baginda, seperti mana dulu kita melihat cabaran dilalui kita ketika tempoh COVID-19. Baginda sendiri kita mencemanduli untuk melihat bagaimana keadaan masyarakat ketika berdepan dengan kesusahan, dan bukan itu sahaja, daripada sudut orang kata kebijaksanaan untuk mengendalikan politik dalam negara kita. Kita menyaksikan empat Perdana Menteri yang bertukar di bawah pemerintahan tertinggi Yang di-Pertuan Agong ini, dan saya pasti ini bukan satu perkara yang sangat mudah untuk diselesaikan. Ya, itu antara 5 tahunlah corak-coret sifat kepribadian Al-Sultan Abdullah dalam memayungi rakyat jelata ini. Dan daripada segi visualnya kita dapat saksikan begitu ramahlah Sultan Abdullah ni mencemaduli apabila turun ke padang, apabila melihat rakyat jelata yang dilanda kesusahan. Dan saya masih ingat lagi, bukan sahaja tak kala mereka ni dilanda kesusahan, tetapi on the spot. Makna on the spot di situ, kalau anda masih ingat lagi apabila berlaku kemalangan-kemalangan, saya rasa lebih daripada satu kemalangan sebenarnya. Sultan Abdullah mencemaduli menolong mangsa-mangsa yang terlibat kemalangan itu. Dan tadi Sofia pun ada menyentuh berkenaan dengan isu politik, kesihatan dan sebagainya. Berkaitan dengan isu politik ini, dalam pemerintahan Sultan Abdullah ini, Baginda ini, 4 Perdana Menteri melalui proses pertukarannya, bermula dengan Tun Dr. Mahathir Mohamad, Tan Sri Muhyiddin Yassin, Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, dan sekarang ini Datuk Seri Anwar Ibrahim. Betul, dan semestinya kebijaksanaan beliau lah yang apa yang ditekankan tempoh hari oleh Baginda sendiri adalah untuk kita sebagai rakyat Malaysia ini untuk mengangkat
kata pemahaman dan juga menjiwai perpaduan itu bukan satu perkara yang mudah kita kecapi sejak tahun 1997, dan kita mengharapkan ini yang menjadi kata apa yang ditinggalkan dalam hati kita, yang kita menyaksikan di kaca TV pada ketika ini adalah sewaktu pertabalan yang di-Pertuan Agong sendiri yang berlangsung pada 31 Januari 2019. Afat pejam celik sudah pun 5 tahun. Tapi 5 tahun mungkin ada yang kata, oh, pantas di masa berlalu. Rasa singkat tetapi impak yang telah pun diberikan kepada kita semua. Saya pasti mereka yang berada di pesisiran jalan pada ketika ini memberikan lambaian kasih itu merasakan orang kata sedih, sebab dan juga kasih sayang yang membuat-buat pada ketika ini. Dan mungkin ada di antara kita yang telah pun mengetahui tentang proses momen yang dibuat pada hari ini, dan pada hari esok juga kita akan menyaksikan satu lagi detik yang cukup bersejarah apabila Sultan Johor, Sultan Ibrahim Almarhum Sultan Iskandar yang bakal dipilih sebagai Yang di-Pertuan Agong ke-17 menerusi mesyuarat Majlis Raja-Raja ke-263 pada hari esok 27 Oktober bergantikan Sultan Abdullah ini. Dan bercakap lagi tentang sifat kepribadian Sultan Abdullah ini, masihkah anda ingat, khususnya anda yang berada di sekitar Borneo, Sabah, Sarawak dan juga Brunei, kembara kenali Borneo. Walaupun telah beberapa bulan telah pun mereka pergi ke sana kan, tetapi masih lagi ingat momen-momen lambaian tangan dan sebagainya. Ya, cerita-cerita yang sangat comel antara saya pasti masih segar dalam ingatan kita. Ada mereka anak-anak kecil ini yang mungkin begitu teruja, ada yang menyebut Pakcik Agong dan sebagainya. Kalau kita boleh ingat kembali, itulah betapa orang kata masyarakat kita, rakyat jelata berasa begitu rapat sekali ya dengan keterujaan mereka, dan inilah kembara Borneo antara yang boleh kita ingati sampai bila-bila. Anda boleh saksikan sendiri yang di-Pertuan Agong bersama dengan Raja Permaisuri menyantuni, mencemanduli, melihat, bertutur dan memahami bagaimanakah orang kata cabaran dan juga liku-liku kehidupan oleh setiap lapisan masyarakat di negara kita. Itulah yang kita dapat saksikan dekat sini ya, apabila kedua-duanya yang di-Pertuan Agong dan juga Raja Permaisuri Agong menyantuni mereka yang berada dekat sana. Sebab apa? Sebab kita tidak mahu dapat bezakan di antara kedudukan mereka yang berada di kedudukan yang tertinggi ya, dan juga rakyat jelata ini. Sifat keramahan, kemesraan dapat disaksikan apabila kedua-duanya berada di sana, dan ini adalah momen yang sangat-sangat indah buat kita sebagai rakyat Malaysia. Ya, cabaran yang besar kata menerajui pemerintahan tertinggi dalam negara kita, dan semoga esok ya kita melihat tampuk pemerintahan negara bakal mencatat era baharu di bawah pemerintahan Sultan Ibrahim Almarhum Sultan Iskandar yang akan dimasyhurkan sebagai Yang di-Pertuan Agong ke-17 dalam tempoh 48 jam ini. Banyak bakal kita saksikan. Baik, kita akan berehat seketika Afat, dan sekembalinya kita akan ada satu nostalgia seni namanya, dan kita akan terus bersama dengan Alina Hassan sebentar saja lagi. Ya, jangan ke mana-mana. Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid bin Hamidi, Timbalan Perdana Menteri dan yang amat berbahagia Datin Sri Hamidah binti Khamis. Saudara, pada saat ini kita masih lagi menantikan ketibaan Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Dan pada saat ini telah pun tiba Yang Kebawahuduli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Nasibku dirundung malam, sederas gelombang menghempas di pantai. Semalam aku ternoda dalam sinar cahaya di jendela. Tiada esok lagi, gelap masa depan, cemar hidup ini tiada arti.
badai, tak henti gelora, musnahlah segala perasaan dan harapan untuk hari esok tiada lagi. Oh Tuhanku, kepadamu ku mohon ampun, doa restu lindungilah daku yang tidak berdaya di bumimu ini. Oh Tuhanku, kepadamu ku mohon ampun, doa restu lindungilah daku yang tidak berdaya di bumimu ini. Hidupku seperti badai, tak henti gelora, musnahlah segala perasaan dan harapan untuk hari esok tiada lagi. Oh Tuhanku, kepadamu ku mohon ampun, doa restu lindungilah daku yang tidak berdaya di bumimu ini. Oh Tuhanku, kepadamu ku mohon ampun, doa restu lindungilah daku yang tidak berdaya di bumimu ini. Satu-satunya Alina Hassan. Ya, silakan, Kak. Wah, silakan Kak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Okey, jemput duduk Kak, rumah kami. Wah. Itu dia tadi lagu Gelombang Ya. yang Sebenarnya lagu tu bukan Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, sihat Sihat, alhamdulillah. Tak, lagu tu lagu Salami Hasan. Ya betul betul. Tapi bila kita dengar akak memang selalu nyanyi lagu tu Ya betul sebab Kak Ina record semula lagu tu dalam album Kak Ina yang diterbitkan oleh Manan Ngah. Yang sekitar tahun 1996. Waktu lepas menang sinaran tu? Ya. Terus rakam dengan lagu tu. Betul. Kak Ina, saya bertanya ni. Saya pasti ramai yang menonton di rumah pun tertanya-tanya apa tips menjaga suara sekian lama bertahun-tahun sama je. Macam dengar kat radio lah. Tak berubah. Alhamdulillah, syukur alhamdulillah. Tak ada tips sebenarnya. Tak ada tips? Tak ada tips. Cuma kena tiap-tiap hari menyanyi lah, insyaAllah. Jadi maknanya akak tiap-tiap hari menyanyi lah? Ya, betul. Wow, okey. Kena tiap-tiap hari menyanyi. Kak Ina basking sebenarnya. Okey. Oh, ya ke? Apa nama, kalau tengok, yalah, ramai di antara kita yang bila orang tu artis tu tak keluar TV, mereka rasa macam, ada lagi ke Alina Hassan kan? Tapi mereka kembali mengingati akak apabila tular video akak dengan Bob Setuhan. Kan? Apabila Alhamdulillah.
Buat panggil akak. Betul. Waktu ketiga tu, akak datang sana nak tengok persembahan ke dipanggil atau macam mana? Sebenarnya okeylah ni ramai tak tahu, ramai nak tahu sebenarnya betul. kan. Sebenarnya Kak Ina ke Bukit Bintang tu tengok orang basking tu kan. Sebenarnya Kak Ina nak expose anak Kak Ina yang bongsu. Muhammad Azam tu dia suka main gitar. And dia suka main lagu-lagu lama, lagu-lagu walaupun dia muda tapi dia suka main lagu-lagu. Dia 18. Dia suka main lagu Eric Clapton. Lagu lama. Jiwa orang lama Ya, betul. Agaknya sebab dia dengar bapak dia dengan mak dia kan. Kita bila kita jamming, kita nyanyi lagu lama agaknya kan. So dia minat lagu-lagu lama. Ini visualnya Kak Lina. Itulah. Yang anak yang kecil tu. Yang mana anak ni mana? Yang kecil yang Muhammad Azam. Oh, yang bukan kat situ. Tak nampak. Bukan yang ni. Anak dia ada video dia. Ada video dia nanti. Okey, kita tengok nanti. Lepas tu Kak Ina nak bawa dia sebenarnya nak expose dengan orang-orang profesional lah, especially macam Bob ataupun sesiapa saja yang basking kat situ kan. Kak Ina nak ucapkan terima kasih sebenarnya tahu dekat Bob. Dia masih ingat lagi Kak Ina. Ya, lepas tu tiba-tiba dia panggil kena nyanyi lagu gelombang. Lepas tu dia main intro, Kak Ina pun terus masuk lagu gelombang. Lepas tu viral. Sebab dah ada Kak Ina alhamdulillah. Masih sama lagi suaranya. Macam mana perasaannya Kak Ina kan lepas sekian tahun dan sebagainya kan, macam kata masih ramai sayang kat Kak Ina lagi, mengingati Kak Ina. Sekarang ni macam memang menghargailah dengan apa jua yang Kak Ina dah lakarkan dalam bidang industri muzik ni. Perasaan dia masih boleh perform sampai hari ni. Kak Ina rasa bukan kita nak cakap macam mana kita cakap macam wow lah kan. Kita kata siapalah kita ni kan. Tiba-tiba orang nak komen, betul orang nak masuk tengok sampai berjuta-juta viewers kat situ kan. Itu Kak Ina rasa betul. Kak Ina rasa bukan nak cakap terperanjat tu taklah. Okey, jadi kalau dulunya tahun 1996 waktu ketika itu adalah zaman-zaman album. Betul. Akak dulu pun buat lagu album kita ada album. Kita tak main single Sekarang zaman single. Dulu album. Ya, betul. Jadi sekarang ni main single lah. Sekarang ni tak ada single. Okey. Kak Ina maksud Kak Ina budak-budak BBNU sekarang ni lah main single. Akak main single? Kak Ina mana ada single? Kak Ina album. Maknanya sekarang kan semua dah main single kan. Kak Lina tak nak macam jadi macam BBNU sekarang? Yang mengeluarkan single? Kan? Tapi itulah bagi candi orang lah. Tapi kalau ada lagu yang sesuai yang kena dengan Kak Ina kan. Apa salahnya kan? Okey, insya-Allah. Korang doakanlah Kak Ina. Amin. Semua ramai juta-juta. Kami tengok Kak Ina ya Allah korang. Kak Ina sayang korang. Kak Ina baca tau semua komen kat situ. Kak Ina baca tau. Okey, apa komen saya? Kalau betul-betul baca. Awak ni netizen sangat soalan tu. Alina ni peminat saya peminat nombor 1 dia. Lepas tu dia cakap jumpa kat studio nanti. Ni. Itulah alhamdulillah lah kan kita tengok ramai yang komen betul. Sampai buat Kina nangis tau baca komen-komen tu semua. Ada lagi kan yang betul lah Kak. Komen semoga sihat, semoga dimudahkan urusan kan. Siapalah kita kan. Kita cuma nyanyi je satu lagu je kat situ. Tiba-tiba Alina nama besar kot. Kak Ina tak tahu. Orang kata tersembat dalam hati tu macam mana. Bertahun-tahun kan. Ni ada request penerbit ni nak minta Kak Ina belanja sikit lagu Dingin. Ya Allah. Boleh. Remix. Bagai permata hilang di lautan dikala dahaga kasih dan sayang ayah hadirlah walau dalam mimpi kami merinduimu. No wonder lah. Kena pula yang sebab. Kan? Sebab lagu tu cakap, sebenarnya lagu tu daripada cerita benar komposer tu sendirilah. Saha Saidi sebenarnya. Profesor Saha Inilah Saidi. betul-betul penyanyi Kak. Apabila menyanyi dengan jiwa. Betul. Kan? Ada setengah penyanyi macam menyanyi sahaja. Mereka tak faham pun antara lirik apa semua kan. Akak nyanyi ada soul. InsyaAllah. Soul. Okey Kak. Peminat akak. Peminat akak tu. Peminat setia akak. Nanti akak tu untuk akak bagi ucapan kepada mereka. Silakan. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Kak Ina nak ucapkan terima kasih, jazakumullahu khair untuk semua yang masih menyokong Kak Ina tau.
Sebab perasaannya kan Kak Ina. Kan sebab kita ni siapalah kan. Kak Ina dengan Cik Okey, itu je lah. Jazakumullahu khair untuk semua yang masih support Kak Ina, yang masih sayang Kak Ina, yang masih mendoakan Kak Ina tau. Allahu Akbar. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih. Kak Ina doakan semoga doa-doa baik yang doa-doa korang baik-baik tu akan balik pada korang semula. Amin ya rabbal alamin. Kak Ina doakan Kak Ina sihat. Amin. Kak Ina ada ruangan komen kat Facebook MHI sekarang. Dan doakan Kak Ina apa nak doa apa lagi? Doakan Kak Ina Allah lancarkan urusan Kak Ina untuk ke Mekah insya-Allah hujung bulan ni. Amin. Okey, untuk sesiapa Kak Ina tuan basket. Mungkin korang nak tahu Kak Ina nak basking kat mana kan? Betul lah. Boleh tanya. Tak tanya. Dalam hati dah tanya. Dia ada. Okey, silakan Kak. Kak Ina basking di Scottish Cafe di nombor 1 Jalan Wangsa Melawati 4. Hari apa? Setiap hari kecuali hari Senin. Pukul 10 sampai 6 petang. 10 pagi nampak setiap hari. 10 sampai Malam ni 6 boleh lah. Petang ni boleh lah. Petang ni boleh. Jom. Okey. Jom. Thank On you. me. Okey, korang datang. On me. Kak Ina terima kasih. Kita doakan yang terbaik. Doakan terima kasih. Masih orang kata. Kak Ina nak ucapkan terima kasih banyak kat korang. Okey. Kita berehat Baik, terima kasih Kak Lina. Kita nak berhenti berehat Kak Lina. Ya, Kali ini kita nak bercakap tentang kesihatan pula. Kesihatannya adalah makan dan bersukan malam adalah pembunuh senyap. Betul ke? Tak tahulah kita bincangkan lepas ni. Kita bincang kejap lagi. 2-3 kali. MHI. Okey Kak, Kak bincang dengan saya je. Okey. Jangan lupa. Ramai dalam kalangan rakyat Malaysia dikatakan mempunyai tabiat pada waktu malam yang boleh menjejaskan kesihatan. Antaranya dengan bersukan dan makan pada lewat malam. Menurut laporan, kedua-dua tabiat ini dianggap melawan fitrah serta tidak sesuai untuk kesihatan badan, malah digelar sebagai pembunuh senyap. Ini kerana waktu malam dikatakan sebagai waktu berehat kepada sistem tubuh badan supaya dapat berfungsi dengan lebih baik. Kru Malaysia hari ini berkesempatan melakukan tinjauan di 2 buah negeri, iaitu di sekitar negeri Kedah dan Lembah Kelang bagi melihat situasi sebenar isu ini. Berdasarkan tinjauan di premis sukan dan rekreasi sekitar Sungai Petani, kami mendapati ramai yang memenuhi waktu malam mereka dengan melakukan aktiviti sukan seperti futsal, badminton dan senam robik. Kebanyakan mereka terdiri dalam lingkungan usia 20 hingga 30 tahun. Namun, ada juga sebilangannya berumur 40 tahun ke atas turut sama bersukan. Selain itu, tinjauan turut mendapati gelanggang sukan di sini mula dipenuhi orang ramai pada jam 9 malam sehingga lewat 12 tengah malam. Terdapat pelbagai faktor yang mendorong mereka untuk melakukan aktiviti beriadah pada waktu malam. Untuk seorang yang penggemar sukan, bagi dia tak ada pilihan lah. Sebab apa? Kalau kita normal kehidupan kita, pagi kita mulakan kerja, dan malam adalah masa yang ada peluang lah untuk kita melakukan aktiviti sukan. Dan untuk penggemar sukan pula, untuk melakukan aktiviti sehari tu kalau tak melakukan aktiviti tu, dia macam satu yang benda yang akan melesukan badan. And then dia akan carikan juga untuk mana yang dia ada masa untuk luangkan masa dengan bersukan. And then untuk seorang penggemar sukan yang bijak pula, bagi dia akan lebih teratur lah jadual untuk bersukan dia. Kalau mana yang waktu yang dia memang rasa badan dia penat, mana tak perlulah untuk sukan pada hari tu. Bagi saya, senaman itu amat perlu sebab ia kita relax dan kita dah seharian bekerja. Jadi macam saya travel jauh bekerja. So tiap-tiap hari kita tempuh jam. Jadi bila malam kita memang bersukan. Sebab yang tu saja untuk release kita punya stres dan menenangkan minda kita. Dan juga kita esoknya kita feel fresh. So memang amat perlu. Saya pun dah umur 53 tahun dan memang dah lama dah bersenam. Seterusnya, tinjauan dilakukan di kedai-kedai makan sekitar Lembah Kelang bagi melihat trend pemakanan pada waktu malam. Berdasarkan pemerhatian, turut mendapati ramai juga masyarakat yang gemar mengisi perut mereka dengan sajian utama. Lebih membimbangkan apabila kedai-kedai makan sentiasa penuh sehingga tengah malam dan menjadi pot lepak bersama keluarga dan rakan-rakan.
Orang Malaysia ni kan kerja lagi pagi sampai ke petang. So jalan jam, balik nak singgah, nak pergi rumah, nak beli kedai, beli barang apa semua tak sempat. So dia akan pergi makan kedai-kedai lah. Bagi saya, kita siang tu kita dah penat-penat kerja. Malam kita sebelum tidur, kita nak relax, kita nak makan dulu. Lepas makan yang sedap, baru kita boleh relax dengan tenang. Jangan makan terlampau lewat malam. Jangan makan lebih daripada pukul 12. Jangan makan makanan yang berlebih-lebihan lah. Contoh macam kalau kita makan malam, janganlah makan banyak sangat. Jika tidak dikawal, kedua-dua tabiat ini mungkin akan mendatangkan kesan negatif terhadap reaksi tubuh badan. Benarkah gaya hidup seperti ini dikatakan sebagai pembunuh senyap? Kupasannya bersama panel di studio. Bersukan juga, nasi kandak juga. Cakap macam mana? Cakap tahulah kalau ada orang terasa tak tahu. Awak macam mana kalau main bola, futsal, lepas tu awak singgah tak kedai mana? Ada? Saya bukan nak tipu lah. Ini realitinya. Kalau bila saya lepas bersukan, lepas main futsal, lepak mamak tu wajib. Kalau saya lepas balik, memang tak kawan tu usah kan? Tapi bila kita dah bersukan, dah berpeluh apa semua, bila kita duduk dekat mamak tu, kita tanya kawan, apa cerita kita ni? Tadi keluar peluh, sekarang ni apa cerita? Dengan nasi lemak ayam goreng apa semua kan? Dah bakar top up balik lah. Tapi itulah dia. Adakah itu menjadi salah satu daripada kesalahan yang menjadi sebagai pembunuh senyap di kalangan remaja-remaja ataupun sesiapa sahaja? Sebab kadang baru ni pun ada itulah yang mana ada main badminton tiba-tiba rebah. Sebab apa? Sebab main sukan waktu malam. Sebab time tu adalah masanya untuk berehat dan sebagainya. Tapi kita bersukan. Kan? Mungkin ada isu metabolisme di situ. Kita terus bertanyakan kepada pakar kita. Muhammad Nazirul Asri Badrul Hisham, pakar dietetik Hospital Sultan Abdul Aziz Shah, HASAS, UPM. Terima kasih meluangkan masa, Cik Asri. Mungkin permulaannya bagaimana? Kita melihat ini antara tabiat kita sebagai rakyat Malaysia. Kita bersukan je, bersosial pun je, makan pun je. Macam mana tu? Adakah pembunuh senyap atau tidak? Okay, so to be frank, sebenarnya dia ada yes and no dia lah pada masa yang sama. Sebab kita akan tengok kepada overall keadaan itu sendiri. Okay, contohnya sebab kalau saya pegawai dietetik kan, so kita cakap dengan diet dulu lah kan. Kalau diet sebenarnya memang tak salah untuk makan malam. Mungkin ada orang kata kalau makan malam ni sebenarnya dia mungkin meningkatkan risiko penyakit-penyakit dan sebagainya. Tapi sebenarnya untuk makan pada portion yang betul, timing yang betul, dan tidak terlalu tinggi gula dan lemak semua, should be fine. Maksud timing saya itulah tidak terlalu dekat dengan masa tidur. Portion yang betul tu seperti mana kita makan sebagai macam suku-suku separuh, portion yang betul lah. Sebab kalau malam ni memang ada kajian yang ia berkaitan dengan poor food choices. Biasalah macam kita di lepak di restoran, roti canai yang tertarik kan. Itu contoh-contoh kebiasaan lah. Okay, kemudian kedua, kecenderungan untuk makan lebih semasa malam juga ada di dalam paper-paper artikel. So that's why bila malam ni sebenarnya ada kaitan dengan penambahan berat badan jika tak makan secara terkawal. Itu kalau makan malam lah. Okay, itu kalau kita bercakap tentang makan lah. Kan? Tapi apabila tajuk-tajuk kereta akhbar yang mengatakan bahawa sukan malam penyebab kematian. Jadi secara automatically-nya dalam pemikiran kita, tak boleh nak bersukan waktu malam. Kalau kau bersukan waktu malam, mungkinlah berkemungkinan akan terjadi kematian dan sebagainya. Jadi macam mana nak menjawab kepada persoalan ini? So Cik Asri. Macam lately ni viral kan berkaitan perkara ni. So dia menimbulkan kerisauan lah. Sebab kita di Malaysia ni memang setting lately ni lagi-lagi yang duduk di bandar dah kerja 8-5 penat, malam adalah masa yang ada. Kan? Lepas tu kita nak recommend 150 minit seminggu dan sebagainya untuk dapat all the health benefits. So sebenarnya nak kata dia adalah pembunuh senyap sebenarnya agak mitos di situlah dengan certain syarat. Maksudnya sekarang ni senaman waktu malam tu boleh. Tapi ada syaratnya. Antaranya bagi orang yang tak biasa, jika baru nak bermula dan sebagainya, perlu ada low to moderate intensity punya senaman lah. Biasanya antara contohnya adalah macam contoh brisk walking. Kalau jogging pun bukan pada pace yang terlalu laju secara tiba-tiba. Dan dari segi amount dia juga tidak boleh secara berlebihan. Okay, kalau those who yang biasa, ada juga cadangan yang untuk elak yang berintensiti tinggi. Yang ni sebenarnya ada kaitannya kesan kepada tidur sebenarnya. Tidur akan susah nak lelap, kurang berkualiti. Sebab kita tahu bila kurang tidur ni, increase risiko untuk penyakit-penyakit lain jugalah. So itu antara kesannya. Kalau nak kata ia pembunuh senyap, contoh ada mati mengejut dan sebagainya, tiada bukti kukuh di antara senaman malam dan juga mati mengejut tu. Unless kalau seseorang tu mungkin berisiko tinggi. Contoh dia ada penyakit jantung, berkaitan paru-paru, contoh macam asma. So
ini mungkin, tetapi tiada bukti kukuh untuk general lah. Macam tu. Mungkin kita melihat konteks over exertion ataupun kita terlampau memaksa diri kita untuk bersukan dalam penat. Lepas tu contohnya macam futsal ke berjogging 10 kilo ke dan sebagainya, itu memang high intensity di mana kita orang kata jantung tu bergerak dengan sangat-sangat kuat dan sedangkan kita tak biasa lagi. Jadi mungkin ada peringkatnya di situ. Adakah macam contoh terdapatnya sukan-sukan yang digalakkan kalau betul lah tak ada masa bekerja siang sampai ke petang, malam saja yang ada, apakah yang disarankan oleh Encik Asri sendiri supaya kita masih ada kehidupan yang sihat? Betul. Dan again goal akhirnya adalah untuk dapat saranan 150 minit seminggu. So macam mana nak dapat? Biasanya kita sarankan sekurang-kurangnya sehari tu ada 30 minit lah. So dalam 30 minit tu, let's say malam memang target untuk healthy lifestyle dan sebagainya, go to low to moderate intensity lah. Some people akan yang high intensity, for example macam futsal, badminton kan, yang itu perlu rancang jika nak buat. Maksud rancang tu adalah tidak terlalu dekat dengan masa tidur, sekurang-kurangnya sejam ke 2 jam macam tu, tidak terlalu rapat, dan kalau boleh makan sebelum bersukan. So biasanya bila macam tadi kita ceritakan, bila dalam futsal, pergi ke kedai, lepak makan dan sebagainya. So itu dah lead kepada poor food choices semasa malam tadi tu. Okey, macam tu. Poor food choices tu yang saya nak beri penekanan kat sini. So kalau makan salad ke kan, makan roti sekeping ke, boleh lah. Kalau like, boleh. Sebabnya kita punya kerisauan dengan makan lewat ni, dekat masa tidur, ada discomfort dekat perut, acid reflux. Betul. So itu yang kita nak elakkan lah. Okey, jadi maknanya dekat sini sesiapa yang bersukan malam tu yang cakap boleh membawa kepada kematian tu mitos lah sebenarnya. Betul. Tapi bergantung kepada lifestyle kita juga. Kan? Jangan kita bersukan boleh tapi jangan yang berat-berat. Okey. Saya nak balik juga kepada ini yang berlaku lah sekarang ni antara saya dan juga ramai di antara kita yang bersukan, jumpa kawan-kawan apa semua. Memang kebiasaannya memang mereka apabila dah bersukan memang mereka akan duduk dekat restoran untuk nak borak balik. Mungkin bercerita balik lah, tadi kau main ini. Rehat, okay. Apakah antara makanan-makanan yang tidak boleh diambil waktu ketika itu? Dan juga apa makanan-makanan yang kat restoran-restoran kalau cik salad malam-malam mamak mana ada salad? Tak ada. Contoh. Kena food prep lah. Realistiknya kedai restoran mamak tu apa je yang boleh kita pilih sebenarnya? Saranan ni macam mana? Okay, alright. So kita kena berpegang pada certain tips dan syarat lah. Usually kita nak avoid heavy meal sebab dah dekat dengan masa tidur kan. Avoid heavy meal, itu pertama. Kedua, memang yang bukan tinggi dengan lemak, especially lemak. Sebab lemak ni juga sebenarnya boleh trigger untuk acid reflux lah kalau makan dekat dengan masa tidur juga. Dan juga of course lah, bukan yang tinggi gula, tinggi garam. So basically healthy snack. Tapi dalam realistically setting di restoran biasanya kita tahulah kan contoh-contoh makanan. Ada yang macam go for nasi goreng kadang-kadang tu, roti canai kan. So kalau tanduri. Sebab dia tak guna minyak kan? Sebab dia protein. Ya, tapi kena tengok juga kadang-kadang tu portion dia juga. Ada yang besar kan, ada yang besar, so dia adalah protein tapi dia besar, so kita consider dia sebagai heavy meal di situ. That's why saranan saya kalau boleh sebelum bersukan tu dah siap heavy meal macam tu. Dan lepas bersukan tu lebih kepada light snack yang contoh ada minum susu, mungkin biskut-biskut, sebabnya kita nak replace balik gula yang dah digunakan tadi semasa untuk tenaga. Dan untuk muscle recovery jugalah. That's why antara contohnya macam susu, yogurt dan sebagainya. Kena cover balik lah yang mana hilang gula semua Betul. Biasanya kalau ais kosong je. Itu okey. Cuma kalau high intensity lah. Macam contoh ada buat futsal, badminton yang betul-betul balon punya kan. Itu memang kena cover balik lah. Tapi bukanlah heavy. Macam tu. Cik Asri, adakah umur juga memainkan peranan? Yalah, kita bercakap macam ni, kita merasa kadang acid reflux, indigestion kan bila kita dalam masuk usia 30-an. Dan bagi mereka anak-anak muda sekarang ni menonton ni 20-an, dia rasa macam masih fit, masih boleh go kan, tak penat dan sebagainya. Adakah ada impact jangka masa panjang untuk mereka ni yang masih muda tapi mengamalkan kehidupan seperti ini? Okey, sememangnya ada impak jangka masa panjang lah. Macam the typical way lah. Maksudnya senaman tu dah bagus, kita tahu. Tapi most of the time dia memang akan affect makan selepas tu dan juga masa tidur. Ada yang golongan muda dah sukan, kemudian dia tidur pukul 1-2 pagi. And then bangun pula esok pagi contoh yang tengah bekerja kan. So prolong kekurangan tidur juga memberi kesan risiko-risiko penyakit jantung dan sebagainya lah. So kita tak boleh letak sebagai senaman malam ni menyebabkan penyakit jantung sebenarnya. Sebab banyak lagi faktor risiko lain. Dan bukti kukuh untuk senaman malam ni dan penyakit tersebut memang tak ada lagi lah. Dia tidak kukuh lah bukti yang ada pun. Macam Cik Asri sendiri ada tak buat kajian? Kalau Sofia tadi bercakap tentang umur kan, macam faktor gender pula macam mana?
lelaki dan perempuan. Wanita malam-malam Zumba. Itu pilihan yang biasa lah kan. Group training. Dia ada peer pressure support gitu kan. Macam mana tu? Kalau dia sebenarnya by gender wise tak ada juga kita nak kata sebagai wanita mungkin lebih berisiko tinggi dan apalah. Biasanya sama saja. Cuma kalau kita nak tengok kita punya National Health and Mobility Survey, kita punya tinjauan kesihatan kan 2019, 1 daripada 4 rakyat Malaysia dewasa kurang aktiviti fizikal. Maksudnya tak sampai 150 tu. Dan dalam portion tersebut kita nampak kalau by gender wanita lebih lagi lah. So kita tak boleh juga cakap wanita lebih berisiko tinggi. Malah kita galakkan lagi untuk ada cukup bersenam. Macam tu. Kena ada senam. Susah nak balance ni kan sebenarnya kan. Tapi yang paling penting kena ada senaman lah. Betul. Daripada tak ada langsung. Betul. Memang sedikit canggung sedikit kalau kita nak letak jadual macam mana, kawal makan macam mana. Tapi jangka masa panjang tu boleh kita memastikan kehidupan yang lebih panjang dan insya-Allah lebih sihat lah. Kan? Okey. Jadi sebelum ni cakap yang sukan malam, kawan saya pernah tau bila kereta akhbar keluar macam tu, terus left group. Terus tak nak sukan malam sebab dia takut risiko kematian tu. Faham. Tapi bila dah Cik Asri dah terangkan macam ni, dekat akhbar pun dah terangkan bahawa ini adalah mitos, dia boleh datang baliklah semangat tu. Tapi perlu diingatkan juga kalau nak bersukan tu bukannya sukan yang terus intensiti tinggi. Kan? Baik, kita ucapkan terima kasih kepada Encik Muhammad Nazirul Asri Badrul Hisham sudi meluangkan masa memberikan kita sedikit orang kata pemahaman lah. Boleh bersenam waktu malam tapi makanan tu, tidur tu juga kena jaga. Sebab kalau kita dah bersukan, takut tidur kita tu anjak lambat pula kan. Betul. Okay. All about balance. Yes, kita berhenti berehat. Dah lepas ni kalau ikutkan dalam ni kita akan bersama dengan salah seorang daripada dia punya nama besar. Okay. The Pocket Rocket Man. Wow. Tak tahulah sama ada dia ada ke tak. Nak tahu? Jangan ke mana-mana, okey? Jangan share. Terima kasih. Okay. Okey, kalau anda lihat, anda tak nampak, saya dah nampak dah dekat depan saya ni memang macam-macam produk tenusu daripada jenama Bright Cow daripada FGV. Jadi untuk bercakap tentang perkara ini, terus saja kita nak bersama dengan pegawai yang bertanggungjawab untuk bahagian produk pengguna FGV. Kita bersama dengan Encik Syamim Azad Kamaruzaman. Assalamualaikum Encik Syamim. Assalamualaikum. Saya tak sabar tu nak rasa tu. Susu, yogurt dan sebagainya. Okey, mungkin ada di antara kita yang ingin mengenalilah tentang produk ini, Bright Cow ni. Mungkin Encik Syamim boleh ceritakan sikitlah tentang pengenalannya. Silakan. Okey. Terima kasih Fazli. Sama. Terlebih dahulu untuk pengetahuan penontonnya, FGV Berhad telah merupakan salah satu industri makanan utama negara. Betul. Yang mendukung agenda National Food Security. Kita punyai banyak produk untuk pilihan rakyat dan affordable lah. Affordable daripada segi brand, contohnya brand seperti saji, minyak masak saji, brand Adela, Sri Pelangi, even gula. Gula Prai dan juga cash crop, contohnya ladang 57, bawah jenama 57. So dari segi itu sekarang kita ada pula produk tenusu daripada Bright Cow. Bright Cow ni telah ditubuhkan sejak tahun 2020 dan produk kita telah merangkumi pelbagai jenis kategori daripada susu UHT, daripada susu segar, kita juga pula ada yogurt, kefir dan sebagainya. Produk-produk ini sekarang telah pun telah diedarkan di retailer-retailer utama, contohnya seperti Maidin, Ion Big, Ion dan juga Village Grocer dan Family Mart. Jadi cubalah produk ini telah untuk available untuk semua. Dah senang dah kita cari kan. Dah merata dah di pasaraya-pasaraya yang berdekatan dengan anda. Okey, kita dah bercakap kali ini tentang Kayo, sebuah kisah aspirasi daripada Bright Cow. Dan dengan kabarnya Datuk Azizul Hasni Awang, The Pocket Rocket Man ni yang merupakan antara duta untuk produk yogurt Bright Cow ni. Jadi mengapa FGV sendiri memilih atlet berbasikal track ni untuk menjadi duta produk ini? Sebenarnya kami memilih Datuk Azizul kerana beliau merupakan satu ikon, ikon sukan negara. Siapa yang tak kenal Datuk Azizul Hasni ni? Betul. So jadi lebih kurang kita lihat dia perjalanan sebagai seorang ahli sukan negara daripada dia mula sampai ke akhir, semangat, dedikasi dia memberi satu inspirasi yang tinggi kepada pihak Bright Cow di mana jenama tempatan seperti kita ingin berkembang dengan lebih jauh. Jadi kita lihat Datuk Azizul merupakan salah satu
ataupun duta yang memang sesuai dengan aspirasi brand kita. Jadi kita sebagai tempatan dan kita punya target adalah bukan saja untuk pasaran tempatan, tapi insya-Allah nanti kita cuba masuk ke pasaran antarabangsa. Insya-Allah. Kalau anda lihat dia punya kayuhannya yang bertenaga tu, ini ada minum susu ni lah. Okey. Betul. Mungkin boleh cerita sikit tentang iklan pertama Bright Cow ni yang tajuknya Kayu. Kayu. Ceritakan Cik Jamil. Okey, cerita dia ini merupakan mengenai anak-anak muda. Ya, anak-anak muda di mana mengenai satu karakter nama dia Arif, ya. Arif. Dia memang orang kata dia cuba menjadi cita-cita nak jadi seorang ahli lumba basikal. Tapi masalah dia rendah sikit. So kawan-kawan dia selalu pelekehkan dia. Jadi bila pelekehkan dia rasa down, dia rasa sebagainya, tapi alhamdulillah ceritanya cuba kita bawakan di mana melalui semangat dan dedikasi di sini dapat kita lihat seseorang itu dapat mencapai cita-citanya through semangat, dedikasi, dan di samping itu dalam iklan ini juga kita telah menampilkan watak-watak pelakon-pelakon utama dan juga penampilan Pocket Rocketman kita, Dato' Azizul. Nampak ada Naim Daniel pun ada juga. Ya, betul. Okey, jadi mungkin anda penonton MHI rindukan Dato' Azizul Hasni Awang. Kita ada satu PG study khas untuk anda semua. Jom kita saksikan. Assalamualaikum semua. Saya Dato' Azizul Hasni Awang, Duta Yogurt Bright Cow, dan saya amat berbesar hati kerana dapat bekerjasama dengan produk kebanggaan rakyat Malaysia ini. Okey, sekadar perkongsian dengan anda semua, Bright Cow mempunyai identiti yang selari dengan visi saya sebagai atlet tempatan yang bertaraf dunia. Gaya hidup sebagai atlet memang sangat aktif dan memerlukan saya untuk kekal cergas. Akan tetapi, kesihatan usus juga memainkan peranan yang amat penting. Jadi, pengambilan yogurt Bright Cow adalah sebahagian daripada diet seimbang yang saya amalkan dan saya percaya ianya juga dapat memberikan manfaat kepada anda semua. Okey, hari ini saya bersama-sama dengan Bright Cow ingin mempromosikan video iklan pertama mereka yang bertajuk Kayu. Kena tengok. First time saya berlakon tau. Okey. Ada satu babak yang sangat menarik di mana dialog dia berbunyi, jago kampung pun mampu mengharukan nama di mata dunia. Itu kisah sebenar saya. Okey, saya adalah anak kampung yang berasal daripada Dungun Terengganu. Pada peringkat awal dahulu memang sukar untuk saya tonjolkan potensi sebenar oleh kerana faktor ketinggian saya. Akan tetapi, saya tidak mudah berputus asa. Saya terus berusaha sehingga saya menjadi juara dunia. Okey, oleh sebab itulah saya bersama-sama dengan Bright Cow ingin terus memberikan inspirasi kepada anak muda di luar sana, khususnya mereka yang berada di luar bandar untuk terus mengejar impian masing-masing. Saya juga ada kongsikan kisah perjalanan saya di TikTok Bright Cow Malaysia. Anda boleh tonton dan juga stitch pengalaman anda di sana. Okey guys, jangan lupa untuk tonton video penuh Kayu di YouTube Bright Cow Malaysia. Terima kasih. Roket, man. Abang buat apa dah bilik saya ni? Datuk. Abang pun okey. Ni abang nak beritahu ni. Tak payah tinggi pun tak apa. Yang penting, semangat. Ingat tu. Pastinya hanya Bright Cow, wow, wow. Pastinya hanya Bright Cow. Okey, kalau anda nak lihat iklan penuh Kayu itu, anda boleh pergi sekarang dekat YouTube Bright Cow. Tak puas tengok sikit je tadi tu. Jadi anda boleh tengok dekat sana. Siapa cakap jago kampung tak boleh nak mengharumkan nama negara kita di mata dunia. Okey, akhir kata Cik Jamim. Ini mereka bila tengok ni tak sabar-sabar lagi ni nak gerak sekarang ni, nak dapatkan produk tenusu daripada Bright Cow ni. Apa kata-kata dan juga saranan untuk terus menyokong FGV. Silakan. Terlebih dahulu saya ingin ambil peluang ini untuk mengucapkan ribuan terima kasih kepada para pengguna produk FGV daripada brand Jenama Saji, Adela dan Seri Pelangi. Jadi sekarang kita mempunyai another range of produk untuk produk tunusu seperti UHT, yogurt, susu segar. Jadi sokonglah barang-barang keluaran FGV, barang yang berkualiti, dijamin halal dan berkhasiat.
Terima kasih. Okey, jadi jangan lepaskan peluang untuk anda yang menyukai produk Tenusu ni, boleh dapatkan produk ini. Bright Cow namanya. Okey. Alright, anda boleh tengok YouTube juga iklannya kayu. Okey, kita nak bersama dengan Sofia di hujung sana untuk bercakap apa lagi tentang perkara ini. Silakan. Baik, itulah tadi yang kita saksikan pengisian yang cukup mantap di Malaysia hari ini. Dan semestinya hari ini juga bagi anda yang baru saja bersama kita, kita melihat suatu upacara yang cukup gilang gemilang istiadat keberangkatan balik Sultan Abdullah dan juga Raja Permaisuri ini. Kita difahamkan pada ketika ini telah pun kita saksikan keberangkatan tiba Keduli Yang Mahmulia Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong dan Keduli Yang Mahmulia Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri di persimpangan Kompleks Bunga Raya KLIA. Dan pada ketika ini kita boleh saksikan juga ya Fad, di mana baginda dipersembahkan dengan persembahan silat pelbagai kaum. Dan sebentar tadi pula kita menyaksikan perarakan diraja bermula mengiringi kereta diraja di mana ada komponen perarakan termasuk 2 ekor gajah, kumpulan pergendangan, ketua hulu balang dan macam-macam lagi lah. Ini warna-warni kita boleh saksikan. Ini 2 ekor gajah yang kita lihat di sini. Kalau anda boleh saksikan, ini antara intipati pelbagai kebudayaan yang boleh kita raikan sebetul-betulnya. Rakyat Malaysia kita penuh dengan segala adat istiadat dan juga warna-warni kaum yang pelbagai. Inilah corak-coret yang berlaku pada hari ini tanggal 30 Januari 2024 dan antara intipati atau cara program yang telah pun disusun atur, memang inilah ditunjukkan warna-warni Malaysia. Rakyat Malaysia yang berbilang kaum, agama, yang pastinya mempunyai adat budaya dan juga bahasanya yang terindah sekali. Mereka beramai-ramai turun padang untuk bersama-sama dengan Yang di-Pertuan Agong dan juga Raja Permaisuri Agong buat kali yang terakhir. Dan hari ini 30 Januari satu istiadat telah pun berlangsung dan besok juga akan berlaku satu lagi momen yang cukup bersejarah apabila Sultan Johor, Sultan Ibrahim Almarhum Sultan Iskandar akan terus dipilih sebagai Yang di-Pertuan Agong yang ke-17. Baginda dijadual akan menyempurnakan istiadat melafaz sumpah dan juga menandatangani surat sumpah jawatan pada mesyuarat Majlis Raja-Raja ke-264 di Balerum Seri Istana Negara yang akan turut menyaksikan Sultan Perak Sultan Nazrin Shah berangkat sumpah sebagai timbalan Yang di-Pertuan Agong pada hari esok. Dan perempuan di rumah kau dapat saksikan sendiri inilah pertunjukan silat dan juga pelbagai orang kata martial arts di pelbagai kaum yang boleh kita tampilkan. Ini menunjukkan ialah antara adat istiadat kita yang telah pun ada tersemat dalam jiwa kita sekian lama dan dipertunjukkan pada ketika ini di mana Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong berada di pentas diraja di anjung ketibaan menyaksikan persembahan ini. Dan ini adalah orang kata lokasi yang ketiga pada pagi ini untuk kita menyaksikan istiadat keberangkatan balik Sultan Abdullah. Ini visual awalnya yang seperti saya sebutkan 3 lokasi di mana daripada Istana Negara ke Parlimen dan pada ketika ini kita melihat suasana di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur. Ya, apa antara simbolik-simbolik kalau anda lihat ada gajah dan sebagainya. Kita tahu bahawa kalau anda pergi dekat Pahang tu memang banyaklah gajahnya dekat Taman Negara dan sebagainya. Itu antara simboliknya. Dan untuk pengetahuan kita juga Sultan Abdullah dan Datuk Mustafa Bilal Shah juga mengakui tidak mengambil gaji yang di-Pertuan Agong sepanjang 5 tahun memerintah negara. Ya, semestinya dalam peluang ini kami mewakili keseluruhan warga Media Prima sendiri menjunjung kasih tuanku berdua. Ini sememangnya pasangan diraja yang cukup dekat dengan rakyat tanpa merasa kekok dan sebagainya. Selama-lamanya kita boleh mengingatilah momen ini dan segala jasa baik yang telah pun dicurahkan kepada rakyat jelata sepanjang 5 tahun pemerintahan tertinggi Malaysia. Dan kami warga kerja Malaysia hari ini dan juga warga kerja Media Prima mengucapkan terima kasih kepada Yang di-Pertuan Agong Sultan Abdullah Yang di-Pertuan Mustafa Bilal Shah dan juga Raja Permaisuri Agong Tuanku Hajah Azizah Aminah Maimunah Iskandaria kerana sudah hadir juga ke Media Prima ini baru-baru ini. Dan juga terima kasih atas segala kasih sayang memayungi kami sebagai rakyat jelata. Dirgahayu tuanku
Daulat Tuanku. Menjunjung kasih yang di-Pertuan Agong ke-16 Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah dan Raja Permaisuri Agong Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandarah pulang ke Pahang. Terima kasih semua. Kita jumpa lagi esok di mana topik kita bawakan sangat menarik, isu mengintai. Mengintai pula. Baik ni. Dengan ceritanya mengintai ni pun ada juga kesalahan-kesalahannya, ada akta dan sebagainya kan. Okey, besok kita akan rungkaikan perkara ini. Saya Fatih Fuad. Saya Sofia. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye-bye. Bye. Sangat besar untuk orang yang misalnya diajak oleh